TV KPM. Oh, banyaknya kerja sekolah ni. Macam mana nak buat? Aduh, mak pula minta tolong basuh pinggan tadi. Nak buat kerja sekolah lagi. Aduh, macam mana ni? Kenapa tu Rina? Nampak macam runsing aja. Cikgu, memang saya tengah runsing ni. Ada banyak kerja sekolah nak buat lagi ni. Saya nak tanya cikgu, susah ke sebenarnya nak jadi murid yang berjaya, cikgu? Baik Rina, pernah nampak tak air sungai mengalir? Pernah? Ada batu dan halangan kan? Betul, cikgu. Okey, apa jadi pada air tu? Dia akan terus mengalir sampai ke hujungnya kan? Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, walaupun ada halangan, kita masih lagi boleh berjaya. Betul Rina, terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami dalam program Counselling di Didik TV KPM. Yang pastinya hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim untuk satu lagi kupasan topik yang amat menarik khusus untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Baik, topik yang akan kita berkongsi pada hari ini menyentuh tentang membina karakter murid berjaya. Nak berjaya tentu kita kena ada usaha, kena ada strategi dan juga gerak langkah untuk kita mencapai setiap impian dan juga cita-cita. Baik, tetapi bagaimana cara untuk berjaya? Kita nak tahu, kita akan bersama dengan guru penyampai kita. Ini dia, saya nak perkenalkan Cikgu Muhammad Fazli Ahmad. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah Rina, sihat. Baik cikgu, seperti yang saya dah ceritakan kepada murid-murid sebentar tadi, kita nak memberi fokus terhadap perbincangan kita menyentuh tentang nak membina karakter murid berjaya. Pertama sekali cikgu, kita nak tahu juga bagi pandangan cikgu sebagai seorang guru kaunseling ini, apakah yang dimaksudkan dengan murid yang berjaya ni cikgu? Okey, baik Rina, terima kasih. Alhamdulillah para penonton, murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Murid yang berjaya ni Rina, sebenarnya kalau kita nak tengok konsepnya tu sangat luas. Berjaya itu sendiri sangat luas, kan? Kalau kita katakan murid yang pandai saja berjaya, mungkin murid-murid yang kurang pandai itu nanti adakah mereka tidak berjaya? Jadi dalam keadaan ini, kalau boleh saya nak kelaskan kepada 3 bahagian. Okey. 3 bahagian. Murid yang berjaya ni macam mana? Nanti kalau saya katakan murid yang berjaya tu hanya budak-budak yang pandai saja ataupun murid-murid yang pandai saja, yang tak pandai nanti macam mana pula kan? Okey, baik. Yang pertama, kita nak bagi tahu kepada murid-murid bahawa yang berjaya itu adalah berjaya dari segi akademik. Akademik Rina. Akademik ni maksudnya kalau katakan dalam kelas berapa ramai pelajar dapat A, awak dapat berapa A, awak dapat berapa A. Itu yang biasa kita tanya. Kalau katakan akademik ni, biasanya betul? Itulah yang kita tanya kan. Rina dulu pun mungkin ada pengalaman dalam kelas kan. Berapa banyak A. Bila dapat banyak A, cikgu pun suka. Wah Rina, tahniah, banyak kita A. Kita pun suka cikgu. Suka, seronok kan. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, yang pertama itu pelajar-pelajar ini berjaya sebab keputusan akademiknya. Banyak itu banyaklah kejayaan yang dicapai. Baik, yang kedua, kualiti peribadi. Kualiti peribadi ni apa? Murid-murid, kualiti peribadi ni kalau boleh saya katakan bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita bercakap dengan guru, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Itu juga adalah ciri-ciri orang berjaya. Kalau Rina kita tengok kat sini, orang yang pandai bercakap, pandai berkata-kata kan. Itu juga adalah satu kejayaan untuk diri Rina. Kan? Dari segi kualiti peribadi yang mungkin orang ramai A tak ada.
Kalau katakan dia banyak A, tapi dia tak ada kualiti peribadi, mungkin kejayaan itu hanya dalam akademiknya. Kualiti peribadinya mungkin agak kurang. Okey, baik. Dia lebih kepada apa yang kita miliki seperti bakat lah cikgu ya? Betul. Itu juga kita boleh katakan sebagai ciri-ciri pelajar yang berjaya. Baik. Kemudian, kemahiran tambahan. Kemahiran tambahan kalau kita tengok murid-murid, kemahiran tambahan ni yang tak ada A, macam mana kita nak katakan dia sebagai murid yang berjaya? Contohnya, pernah tak Rina kereta rosak? Contoh, saya bagi pernah kan kereta rosak kan? Jadi pergi ke bengkel. Ya. Kalau kita tengok pelajar yang berada di bengkel tu, adakah pelajar-pelajar itu atau murid-murid itu murid yang banyak A dulu kat sekolah? Mungkin ada dalam mereka yang kurang dari segi akademiknya, kuranglah A-nya ya cikgu. Ya, betul. Yang banyak A dekat bengkel ialah toki kedai. Toki kedai mungkin banyak A kan. Murid-murid kan toki kedai mungkin banyak A. Tetapi inilah yang saya katakan tadi, kemahiran tambahan, kemahiran teknikal. Makna kata pelajar-pelajar yang kurang berjaya dalam bidang akademik, dia ada kemahiran, ada ketahanan dalam apa orang kata pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan bidang-bidang apa orang kata kotor, yang agak kotor, mencabar dan sebagainya. Biasanya pelajar-pelajar yang mungkin kurang A, pelajar-pelajar yang akademik agak lemah sedikit, murid-murid. Jadi kalau saya nak katakan tadi, tiga ciri ini adalah ciri yang boleh dikatakan antara ciri-ciri murid yang berjaya. Yang pertama tadi saya kata apa? Akademiknya, berapa banyak A dia dapat. Kemudian kualiti peribadinya, kebolehan dia berkomunikasi dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi, kemahiran yang dia ada mungkin tidak ada pada orang lain, pada murid-murid yang lain. Baik. Kan? Cikgu, kalau kita lihat bagi mereka yang mungkin ada kelebihannya dari segi akademik pun berjaya. Lepas tu kualiti peribadi pun ada. Dan ditambah pula ada sedikit kemahiran. Adakah mereka ini murid-murid yang boleh kita kategorikan sebagai murid cemerlang? Betul. Memang kalau dah ada tiga, kita minta satu, ada tiga. Memang betul-betul cemerlang lah. Jadi murid-murid kat rumah pun boleh fikirkan, adakah cukup setakat cemerlang akademik sahaja, ataupun cukup setakat ada kualiti peribadi sahaja, ataupun cukup sekadar ada kemahiran teknikal sahaja. Bak kata Rina tadi, lebih baik ada ketiga-tiganya kan, supaya dia akan jadi murid yang lebih cemerlang, bukan saja setakat berjaya sahaja. Kan? Tetapi cikgu, saya melihat bahawa apa yang cikgu terangkan ini sekurang-kurangnya murid-murid kita ini faham kalau mereka kurang dalam bidang akademik, kurang berjaya dalam bidang akademik, masih lagi ada kejayaan yang boleh mereka kecapi apabila mereka dapat mempertingkatkan kualiti peribadi mereka. Atau kalau tak ada kualiti peribadi, mungkin juga mereka ni ada kemahiran tertentu yang boleh diasah untuk dijadikan sebagai satu kerjaya di masa depan dan boleh berjaya seperti insan yang lain juga. Betul, sangat terbaik. Kan? Baiklah, tak sabar rasanya saya nak tahu lagi berkenaan dengan membina karakter murid berjaya ni. Tapi kita nak berehat sekejap, cikgu, boleh? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam program Counselling. Terima kasih kerana bersama kami di program Counselling di Didik TV KPM, yang pastinya ketika ini kita nak berkongsi berkenaan dengan topik membina karakter murid berjaya. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Fazli. Baik cikgu, kita nak tahu juga sebenarnya apakah yang boleh murid-murid ini lakukan sebelum mereka ke sekolah. Ini kita nak menyentuh tentang murid-murid yang meletakkan harapan untuk mereka sama-sama berjaya, cikgu. Okey, terima kasih Rina. Baik, nak berjaya ini biasanya kita bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah ni maksudnya daripada pagi, seawal kita bangun pagi. Seawal kita bangun pagi. Jadi seawal bangun pagi ni Rina, bangun-bangun saja, apa yang kita buat dulu? Kita mesti nak bangun awal untuk mandi,
Kemudian lepas mandi tu cikgu, dah tentulah sebagai seorang umat Islam kita nak kena menunaikan solat. Okey, baik. Tapi sebelum tu Rina, bangun pagi kita kena buka mata dulu. Kan? Oh, betul lah cikgu. Kalau kan? tak buka mata macam mana nak mandi Kan? Irina ni. Okey. Baik. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sebelum kita ke sekolah, kita hendaklah yang pertama kita bangun awal, mandi, solat, kalau boleh buat solat sunat dan juga ulang kaji. Ini biasa Rina kita buat di rumah. Murid-murid buat di rumah. Ibu bapa kalau katakan kejut anak-anak bangun tidur ni, dia minta untuk buat perkara-perkara ini. Dan di samping kita buat perkara-perkara ini sebenarnya kita kena ingat satu perkara yang sangat penting. Apa tu cikgu? Ya, itulah yang mak kita buat di dapur tu apa kalau kita tengah bersiap-siap nak sekolah ni. Kita mesti kena sarapan. Betul. Sarapan ni murid-murid sangat penting. Itu sebab dulu Rina, zaman Rina ke sekolah, ibu bapa siapkan sarapan dulu kan, untuk kita bawa ke sekolah. Baik, kenapa sarapan itu penting murid-murid? Sarapan ini sangat penting apabila kita bangun saja daripada tidur. Makna tidur tu apa? Masa tidur ada tak kita makan? Tak ada cikgu. Tak ada. Tidur ada tak kita minum? Tak ada. Maksudnya tidur itu seolah-olah kita berpuasa. Betul tak? Betul. Lepas lama kita berpuasa, badan kita pun jadi lemah kan. Jadi sarapan tu sangat penting murid-murid. Sarapan pagi sebelum kita pergi ke sekolah, ambillah sekurang-kurangnya kita mulakan dengan buah-buahan kalau ada. Kalau kita duduk kat kampung kan, banyak buah-buahan di kampung kan. Teringat kampung tak? Rindu pula tiba-tiba. Rindu kan? Jadi kita tengok makanan-makanan yang ada, buah-buahan lah. Kita mulakan dengan buah-buahan dulu. Okey. Kemudian kita makanlah apa yang disediakan oleh ibu bapa. Itu sangat penting. Takkanlah Rina, mak ayah kita nak sediakan makanan yang seimbang, nak ikut buku kan. Mungkin tak ada dekat rumah. Tidak mengikut kemampuan dan sebagainya. Jadi kita makan apa yang disediakan oleh ibu bapa kita, mak ayah kita. Dan yang penting juga, jangan lupa kita minum air manis. Kerana air manis itu memberikan kita tenaga sepanjang hari. Okey? Jadi sarapan tu penting. Baik, itu menyentuh tentang sebelum murid-murid kita ke sekolah. Persiapan diri tu sekurang-kurangnya dapat memberikan tenaga yang positif untuk mereka, ya cikgu. Baik, setelah mereka selesai melakukan tugasan ataupun perkara-perkara yang perlu mereka buat sebelum ke sekolah itu, bagaimana pula cikgu melihat murid untuk mengenal pasti gaya pembelajaran mereka ketika mereka berada di sekolah, cikgu? Baik, murid-murid, bila kita dah bersedia daripada rumah, dah ada sarapan, dah ada tenaga, maka kita pun pergi ke sekolah. Betul? Betul. Sampai kat sekolah, kita cuba nak belajar. Kita cuba nak belajar bersungguh-sungguh dalam pengajaran cikgu. Okey, jadi di sekolah itu, kita kena kenal pasti dulu gaya belajar kita. Macam Rina kata tadi. Gaya belajar ni Rina, nak tahu mudah saja. Macam mana cikgu? Datang ke bilik kaunseling. Jumpalah dengan guru kaunseling. Sebab kita ada ujian inventory gaya belajar. Inventory gaya belajar ini nanti murid-murid akan tahu murid-murid dalam kelas yang mana. Visual ke, auditori ke, kinestetik ke, sebab ketiga-tiga ini merupakan gaya pembelajaran yang boleh diaplikasikan, yang mana sesuai dengan diri kita. Itulah nanti yang akan mengoptimumkan kita punya penerimaan dalam kelas. Contoh saya bagi tahu Rina, visual. Kita suka melihat daripada nota-nota yang cantik. Jadi kita belajar tu dengan nota-nota yang kita buat. Kalau dulu Rina masa sekolah kan, buat awan cikgu. Buat awan kan, buat awan dan warna-warna kan. Betul. Okey. Kemudian tapi orang auditori ni ada gangguan. Dia terganggu dengan mungkin pakaian cikgu yang cantik-cantik. Itu halangan dia. Jadi kena tahulah. Kemudian auditori ni maksudnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid dia suka dengan dia lebih mudah belajar dengan mendengar. Maksudnya kalau cikgu-cikgu yang tengok ni, kalau murid-murid tunduk je selain daripada tidur selain daripada tidur dia adalah murid-murid yang auditori, yang suka mendengar apabila cikgu mengajar tapi tak pandang cikgu. Atau auditori. Okey, dan juga kinestetik. Kinestetik ni dia suka kepada pergerakan. Okey, kalau kita mengajar, kalau pelajar tu belajar dalam kelas, murid-murid belajar dalam kelas, dia suka kepada benda-benda hands on. Contohnya eksperimen kan, eksperimen, dan pelajar-pelajar sebegini, murid-murid sebegini sebenarnya dia tak suka duduk lama. Tak boleh duduk lama. Jadi
Ketiga-tiga ini Rina sebenarnya, Rina pun nanti boleh jawab tau. Boleh jumpa dengan guru kaunseling. Belum terlewat lagi, cikgu. Belum terlewat lagi sebenarnya kan. Okey. Cikgu, boleh tak sebelum tu saya nak menyentuh bila cikgu sebutkan tentang gaya belajar, ada visual, ada auditori dan juga kinestetik ini. Salah satunya tentang auditori ini. Mungkin ada perkaitannya di situ, kalau boleh cikgu bantu murid-murid yang sebenarnya ada juga gaya pembelajaran mereka. Kalau di rumah ya cikgu ya, gaya di rumah kalau mereka rasa lebih fokus belajar ini jika sambil mendengar muzik atau instrumental music. Adakah itu sebenarnya gaya belajar yang boleh diterima cikgu? Okey, baik. Sebenarnya kebolehan kita ni mungkin orang kata tidak terlalu banyak. Kalau kita buat satu kerja tu satu kerja saja kan. Jadi sebenarnya ada pakar yang menyatakan bahawa pembelajaran mendengar muzik tu tak kena, Rina. Tak betul sebenarnya. Nanti kalau kita belajar sambil mendengar muzik dah yang kita dapat terganggu ya terganggu cikgu. sebenarnya. Baik. Kena praktikkan. Kalau betul-betul murid-murid tak mampu untuk belajar dengan muzik dapat lebih, belajar dapat sikit, jangan amalkan. Faham cikgu. Jangan amalkan. Jadi itu kurang berkesan lah ya. Kurang berkesan baik, sebenarnya. Saya faham. Baik cikgu, itu kita cerita tentang gaya belajar murid-murid ini di sekolah. Tetapi bagaimana pula bagi murid-murid yang nak berjaya ni cikgu, kalau kita lihat pula tentang perkara yang perlu mereka lakukan selepas sekolah? Baik, bila lepas sekolah, tentulah kita pulang ke rumah. Betul tak? Betul. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid setelah sehari berada di sekolah. Dah penat belajar. Tetapi kita ni sebagai murid perlu tahu bahawa ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan sebagai seorang murid. Jadi di rumah pun kena belajar juga. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan ada jadual belajar. Okey. So Rina dulu masa kat rumah ada tak jadual belajar? Mesti ada cikgu. Nampak. Sebab setiap kali kita tahu yang mana kita nak beri penekanan dan yang mana pula sesuai untuk kita buatkan latihan. Ya, betul. Jadual belajar ni Rina kena susun. Cikgu bagi contoh dalam di rumah ni kita boleh kelaskan kepada sesi jadual di rumah untuk petang dan juga malam. Jangan lupa dengan riadah tau. Riadah pun kena buat juga. Okey, petang itu murid-murid bolehlah belajar orang kata membuat tugasan-tugasan kalau waktu petang yang ada pergerakan supaya tidak mengantuk. Okey, kalau malam pula kena buat aktiviti yang berfikir. Malam ni kita dah petang tadi kita dah bersenam, badan kita pun dah cergas badik kan. Jadi kita buatlah aktiviti-aktiviti yang berkaitan berfikir, formula dan sebagainya. Kalau waktu cuti pula, waktu pagi kita buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan menghafal. Okey, menghafal dan juga menyalin nota. Sebab masa pagi ni kita sangat fresh. Tapi Sabtu Ahad lah bila kita bercuti ataupun waktu cuti dan sebagainya. Okey. Itu jadual belajar kena ada. Murid-murid kena ada jadual belajar sendiri di rumah. Kalau boleh tampalkan. Okay? Supaya sentiasa ingat ya cikgu. Ya, betul. Baik, itu dia antara perkara yang murid-murid perlu lakukan untuk menjadi seorang murid yang berjaya. Bukan sahaja sewaktu sebelum kita ke sekolah, semasa di sekolah pun kita kena kenal pasti gaya belajar kita, dan di rumah kata cikgu kenalah ada jadual belajar. Betul. Baik. Itu dia tadi berkenaan dengan ciri-ciri murid untuk berjaya. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama kami kembali dalam program kaunseling di Didik TV KPM, dan hari ini kita membincangkan tentang membina karakter murid berjaya bersama dengan Cikgu Fazli. Baik cikgu, kita nak tahu juga apakah peranan yang murid-murid perlu tahu untuk mereka berjaya sebenarnya cikgu? Baik Rina, terima kasih. Untuk menjadi murid yang berjaya ni, mereka kena tahu bahawa ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Okey, bagaimana nak jadi murid yang berjaya ni di sekolah, kita kena belajar bersungguh-sungguh ya murid-murid. Ya Rina kan? Ya. Kemudian kita kena aktif di sekolah. Co-curriculum jangan tinggalkan. Itu sangat penting. Walaupun kita kata co-curriculum ni
sambilan saja ataupun sampingan saja di sekolah, tapi sebenarnya dia adalah sangat penting murid-murid, sebab co-curriculum ni boleh membantu markah kita untuk masuk ke universiti dan sebagainya. Okey, kemudian amalan agama jangan ditinggalkan. Solat hajat, doa, kena minta lebih supaya kita lebih diberi kejayaan nanti insya-Allah. Dan Rina, kalau kita ni dah berjaya, jangan lupa untuk bantu kawan. Penting ya, cikgu. Bantu kawan penting. Sebab bila kita bantu kawan ni, ilmu kita pun akan berkembang. Kalau Rina pandai, Rina bantu saya. Kalau saya pandai, saya pula bantu Rina, kan? Sama-sama berjaya. Sama-sama berjaya, betul. Sebab apa Rina? Kita ni kena jadi pelajar yang berjaya, murid-murid kena jadi murid-murid yang berjaya. Cabaran masa depan kita tak tahu macam mana. Dalam era pandemik ini, kemudian adakah kalau kita jadi murid yang tidak berjaya, kita mampu untuk dapat pekerjaan yang baik? Itu satu. Sebab apa? Sebab pada masa hadapan kita akan ada keluarga. Akan ada keluarga yang perlu kita sara. Keuangan kita, murid-murid kena fikirkan tu. Okey. Kemudian orang kata kehidupan masa depan tu sangat penting untuk murid-murid semualah. Dan kalau boleh saya kongsikan juga, Rina, kita juga ada tanggungjawab. Murid-murid yang berjaya ni ada tanggungjawab, ada peranannya kepada ibu bapa dan juga masyarakat. Satu hari nanti murid-murid, kalaulah ibu bapa kita tak ada duit, siapa yang akan bantu? Dah tentulah kita. Kitalah yang akan memberikan bantuan keuangan dan sebagainya. Sanggup tak nak tengok keluarga kita susah? Tak sanggup kan? Kalau kita ada duit, kalau boleh, bila kita ada duit banyak, kita nak bagi semua kat keluarga kita. Setuju, cikgu. Itulah dia. Dan murid-murid, tanggungjawab kepada masyarakat juga. Kita tengok ada orang-orang yang susah, kan? Kita selalu nampak orang lain bantu. Apa salahnya bila kita jadi murid yang berjaya nanti, kita pula yang bantu, kan? Jadi itulah peranan kita sebagai murid yang berjaya ini kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga dan masyarakat. Baik, cikgu. Nampaknya untuk menjadi seorang murid yang berjaya ini, bukan sahaja murid-murid ini perlu fikirkan tentang kejayaan diri mereka, tetapi bagaimana kejayaan itu dapat disalurkan untuk kepentingan ibu bapa dan juga masyarakat, seperti yang Cikgu Fazli terangkan sebentar tadi. Baik, cikgu, seronok sebenarnya perbincangan berkenaan dengan karakter untuk murid-murid berjaya ini. Tapi sebelum kita berakhir, cikgu, pastinya cikgu nak simpulkan sesuatu daripada perbincangan ini. Silakan. Baik, Rina, terima kasih. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, untuk apa kita cerita nak berjaya? Sebab saya nak simpulkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, untuk kita bebas memilih. Murid-murid, untuk kita bebas memilih, kita bebas buat pilihan. Bila kita berjaya, universiti mana yang kita nak masuk, kita boleh masuk. Kalau kita tak berjaya, kita kena terima apa sahaja yang ada ditawarkan kepada kita. Betul tak? Kan? Jadi kalau yang pertama itu, kita bebas memilih. Bila kita berjaya, kita bebas memilih. Yang kedua, untuk murid-murid ubah hidup. Ubah hidup ni kenapa, Rina? Sebab kemiskinan itu bukanlah untuk diwarisi, kan? Kemiskinan bukan untuk diwarisi, hanya kita boleh ubah diri kita. Okey? Dan jangan susahkan orang lain untuk ubah diri kita. Kita menyusahkan cikgu untuk mengubah diri kita, kan? Jangan, murid-murid. Jadi kenapa perlu berjaya? Sebab kita nak ubah hidup. Dan yang ketiga adalah untuk bantu orang lain. Orang lain ni bantu masyarakat, murid-murid bantu ibu bapa, bantu keluarga dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh kita berjaya itu, kita mampu untuk membantu orang lain dan seterusnya memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Wah, hebatnya untuk membina karakter murid yang berjaya ini, kerana yang pastinya setiap apa yang dirancang ataupun diaturkan oleh seorang murid itu dapat dicapai. Betul ya, cikgu? Betul. Yang penting kena tahu peranan dan tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan juga masyarakat, dan di situ dapat melihat mudahnya ataupun senang untuk mengatur langkah mencapai kejayaan. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Muhammad Fazli Ahmad, merupakan guru kaunseling dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, berkongsi dengan kita tentang tip dan panduan untuk menjadi ataupun membina karakter murid yang berjaya. Mudah-mudahan murid-murid yang sedang menonton ketika ini mendapat semua ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Fazli tadi. Kita berjumpa lagi dalam program kaunseling hanya di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.